kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertemukan pada malam yang berbahagia ini dalam satu majlis ilmu, bukan majlis mengumpat, bukan majlis menyebarkan fitnah, bukan majlis mencari kesilapan dan kesalahan manusia lain, tetapi penjelasan tentang pendirian kita dalam isu-isu semasa menurut perspektif Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Islam itu datang menyelesaikan masalah umat, Islam itu datang dijadikan sebagai manhajul hayat, cara hidup, maka kita perhatikan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan banyak isu di kalangan masyarakat Arab dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Isu akidah, di mana masyarakat Arab terkenal dengan penyembah berhala, terkenal dengan berhala-berhala yang dibina sekeliling Baitullahil Haram, sehingga kan ketika pembukaan kota Makkahul Mukarramah disebut oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, jumlah berhala ada 300, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sekeliling Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah, termasuk berhala yang besar, Lata dan Uzza. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam, menjadikan Islam sebagai cara hidup, tujuan dalam kehidupan, berhala-berhala ini dirobohkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi datang membawa Islam menyelesaikan isu-isu keruntuhan moral, isu-isu akhlak yang berlaku di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, yang mana jelas tuan-tuan dan puan sekalian, kalau digambarkan di awal Islam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, bagaimana berlaku penindasan kepada para wanita. Wanita ditindas. Bagaimana gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat Arab seperti zina, judi, arak, bahkan sikap mereka yang kasar, tidak mau mendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan firman Allah, datang dengan ayat-ayat Al-Quran, wahyu dari Jibril alaihi salam. Dengan selamba mereka berkata, bal nattabi'u ma alfayna alaihi abana. Bahkan kami akan tetap mengikuti apa yang telah disampaikan kepada kami oleh nenek moyang kami. Tak mau wahyu, tapi Nabi berjaya selesaikan permasalahan ini. Nabi juga tampil menyelesaikan perselisihan, pergaduhan, perpecahan di kalangan masyarakat Arab. Bahkan sebelum dikabal menjadi Nabi dan Rasul, Nabi menyelesaikan perselisihan besar, perebutan di kalangan pembesar-pembesar Arab. Maka dalam kes meletakkan Hajarul Aswad, belum dikabarkan menjadi Rasul, tidak ada orang mengetahui ini bakal menjadi Rasul. Tapi karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tampil menyelesaikan masalah umat, bukan membawa masalah kepada umat. Masyarakat Arab bersatu pada ketika itu, walaupun belum menerima Islam. Setelah datangnya Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang Nabi lakukan? Nabi satukan hati-hati masyarakat Arab dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Ini yang paling penting. Sebab kesan daripada akidah yang benar, kita mendapati perkara-perkara luar biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi, yang kita katakan mustahil dilakukan dan dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam pada hari ini. Mustahil. Kenapa? Kesatuan akidah. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa.
Sebab itu tak heran kita bertemu dengan golongan seperti keluarga Al-Yasir, keluarga Yasir, yang dibunuh dengan kejam. Sumayyah menjadi wanita yang syahid, wanita syahid pertama di dalam sejarah Islam. Mati, tuan-tuan, belum sempat dengan pensyariatan salat, belum sempat dengan pensyariatan haji, belum sempat dengan pensyariatan zakat, belum sempat pengharaman arak, Sumayyah dibunuh. Belum sempat Islam itu sempurna, Sumayyah syahid. Hanya kerana tauhid, percaya, hanya kerana iman, sekeluarga mereka dibunuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, Bilal bin Rabah disiksa. Khabbab ibn al-Arat datang kepada Nabi dalam keadaan tubuh badannya calar, balar, luka, disiksa. Bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tad'ullah lana wa ala tastansirullah lana?" Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami, dan tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Kami kena siksa ni ya Rasulullah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi mereka bertahan kerana Islam. Hasil penerapan Islam di dalam jiwa para sahabat. Sampai di Madinatul Munawwarah dalam perjalanan hijrah. Hijrah pun satu hal. Sekarang ni bila ada orang cadangkan, sebahagian daripada ikhwan Islam mencadangkan kepada sebahagian rakyat Palestin yang terdiri daripada kaum wanita, yang terdiri daripada orang-orang yang uzur, yang dah tak larat, kanak-kanak yang bakal menyambung generasi rakyat Palestin untuk masa yang akan datang. Bila ada ulama cadangkan agar berhijrah, ramai orang komen, apa ni suruh hijrah, tinggalkan Palestin, suruh tinggalkan Baitul Maqdis. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa tujuan hijrah? Hijrah nak bina kekuatan. Adakah kita di sini sedang bercakap suruh lawan? Tuan-tuan, budak kecil nak lawan apa? Sekarang peluru Israel, peluru Zionis, dia dah tak kenal siapa pun. Tanpa mengira anak, tanpa mengira bayi, tanpa mengira wanita, tanpa mengira lelaki yang uzur, orang yang tua, dia tak kira siapa. Dia kira tapuk aja semua. Ini realiti yang berlaku di sana. Kita di sini sedang lawan, jangan keluar. Tak lagi tengok bola MU lawan Newcastle. Kita di sini nak lawan, perang. Oh, nak sambut malam tahun baru. Tak lagi kita boleh makan roti canai di Pelita, ni yakin corner. Kita tak ada masalah, tapi senang kita bercakap. Tapi ulama Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, memberikan pendapat dan pandangan bukan mengikut hawa nafsu, melihat kepada realiti, melihat kepada persekitaran. Sebab itu Nabi dengan para sahabat berhijrah, memang datang perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bina kekuatan, hijrah ke Madinah kerana Islam. Selesai masalah pembunuhan dan siksaan ke atas umat Islam di Makkah, sebab umat Islam berpindah dan berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi hubungkan antara Muhajirin dan Ansar dalam satu majlis yang popular yang digelar sebagai majlis muakhah, majlis mempersaudarakan antara kaum Muhajirin yang datang daripada Makkah dan orang Ansar daripada Madinah. Bahkan sebelum daripada berhijrahnya Nabi dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebelum mereka sampai di Madinatul Munawwarah, Nabi dah satukan kaum Ansar yang mana sebelum itu mereka berpecah. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj yang bermusuh ratusan tahun bermusuh. Islam datang membawa penyelesaian. Islam datang membawa perpaduan. Sebab itu kita ganjil pada hari ini bila orang kata nak bawa Islam tapi bawa perpecahan. Sebab Islam dia datang dengan kasih sayang, Islam datang dengan perpaduan, Islam datang dengan keamanan, Islam datang dengan keadilan, Islam datang dengan penjagaan akidah, Islam datang dalam keadaan mendaulatkan agama.
diletakkan agama di tempat yang tertinggi melampaui kepentingan politik dan kepentingan diri. Suatu Nabi berjaya melahirkan golongan yang memiliki jiwa kental. Abdurrahman bin Auf tinggalkan harta bendanya di Makkahul Mukarramah, bilioner kalau dihitung harta Abdurrahman bin Auf. Sehingga akan disebarkan hadis palsu tentang Abdurrahman bin Auf. Hadis palsu ini kita kena tahu hadisnya. Tentang apa? Dia berkata Abdurrahman bin Auf ni sahabat Nabi yang last kali masuk syurga. Tu pun masuk syurga merangkak. Pasal apa? Pasal kaya sangat. Pandai-pandai yang dia kalau orang masuk syurga lambat merangkak dan sebagainya. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tuan-tuan sekalian, antara orang yang memiliki jiwa yang kental, tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan harta kekayaannya, berhijrah mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah, skupang habuk tak bawa. Orang Kelantan, orang Terengganu berskepeng tak ada, skepeng habuk tak ada. Tak bidih. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia bukan datang meminta. Bukan mai kepada orang Ansar setelah dipersaudarakan dia dengan orang Ansar. Dia bukan kata, "Amal dah duit aku sikit, bagilah apa." Tak seperti itu. Walaupun ditawarkan harta, ni aku ada kebun banyak, ambil separuh daripada kebun aku. Ambil separuh daripada harta aku. Aku tak mau, kata Abdurrahman bin Auf. Dia tak perlu sebab meminta. Jiwa kental, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya kata, bagi aku modal sikit, kemudian dulu ada suqil Madinah. Tunjukkan aku di mana pasar di Madinah. Abdurrahman bin Auf, yang mana pada ketika itu pasar ekonomi di Madinah didominasi oleh orang Yahudi. Yahudi dominasi ekonomi di Madinah. Tuan-tuan, Islam masuk satu tempat, dia bukan memusnahkan ekonomi orang. Dia bukan halau orang Yahudi keluar. Dia bukan halau orang bukan Islam keluar. Tak. Islam masuk, dia bersaing dengan persaingan yang sihat, dengan perniagaan yang amanah, tidak ada tipu daya. Menyebabkan akhirnya perniagaan yang bercirikan prinsip-prinsip Islam itu mendominasi perniagaan umat Islam di Madinah. Perniagaan orang di Madinah.